Okey. So tadi kita berhenti di mana tadi? Kita terputus pada negatif 1 per X darab 1. So kita dapat negatif 1 per X. And then yang kedua kita nak ambil negatif 1 per X darab dengan negatif 2 per X kuasa 2. So negatif kita dapat positif. 1 darab 2 dapat 2. X darab dengan X kuasa 2. So kita dapat X kuasa 3. Okey. Baik, jadi kemudian sebelum kita buka kurungan, kita permudahkan dahulu. Okey, kat sini kita ada X, maka sini jadi 1, X kuasa 2, sini akan jadi 1. Okey, kemudian 4X dengan X, jadi kita boleh permudahkan. Okey, selesai bahagian atas. Yang seterusnya, X kuasa 2 dengan X kuasa 2 boleh selesaikan. Okey, kemudian tadi sudah. Okey, jadi kita buka kurungan. Okey, buka segala kurungan yang ada. Maka cikgu ambil belakang sikit. Bagi jauh sikit. So, kita ada 2X kuasa 2. Okey, tambah dengan 1 per X. Okey, tambah dengan 4. Tambah dengan 2 per X kuasa 3. Tambah dengan X kuasa 2. Tolak 2. Tolak 1 per X. Tambah 2 per X kuasa 3. Okey, kemudian kumpulkan yang dalam kumpulan yang sama. 2X kuasa 2 tambah dengan 2X kuasa 2 dengan X kuasa 2. Okey, kemudian tambah 1 per X dengan tolak 1 per X. Okey, kemudian tambah 4 dengan tolak 2. Kemudian tambah 2 per X kuasa 3. Tambah 2 per X kuasa 3. Okey, kalau ada yang terlepas nanti boleh rujuk balik video ni. Okey, 2X darab dengan tambah 2X jadi 2X kuasa 3. Okey, yang ini jadi hapus. Yang ini jadi 2. Okey, belakang sekali kita akan dapat 2 tambah 2, so dapat 4 per X kuasa 3. Okey, so selesailah ni kalau ikutkan. Okey, so jawapan dia apa? Okey, mungkin dia suruh kita permudahkan dalam bentuk termudah. Ni soalan nombor 2 Soalan nombor 2B. Kita cuba tengok jawapan dia apa. Okey, jawapan dia sama ada dia nak dalam bentuk termudah ataupun tidak. 2B. 2B. Okey, betul lah. Maknanya dia dah tidak dia tidak perlu kita tukar lagi ke dalam bentuk X ni tidak perlu lagi bawa naik ke atas. So kita akan dapat 3X kuasa 2 tambah 2 tambah 4 per X kuasa 2. Betul lah. Kita punya jawapan dengan kita punya jalan kerja. So selesai. Untuk soalan nombor 2B. Tadi kita terputus dekat sini kan. Kembangkan dan akhirnya selesaikan. Sampailah kita dapat jawapan akhir. Maka itulah kita punya jawapan. Macam bentuk ini kita dah tak payah buat apa-apa dah. Kita boleh terus tinggalkan dia dalam bentuk tersebut. Okey. Cuma cikgu ada silap sini. 2X kuasa 2 tambah X kuasa 2 bukannya 2X kuasa 3. Tetapi sepatutnya 3X kuasa 2. 2 tambah 1 jadi 3 kan. X kuasa 2 tu kekal. Dia tak berubah kan. Itu kita bukan darab, kita tambah. Sini kena hati-hati sikit lah. Okey, so selesai. Kemudian kita pergi kepada soalan yang berikutnya. Iaitu soalan nombor 4. Soalan nombor 4 disuruh cari kecerunan tangent. Okey, so kita gunakan modul untuk lebih mudah kita nak melihat. Okey, soalan nombor 4 kat sini dia cari kecerunan tangent bagi lengkung. So dia kata lengkung kita ada Y sama dengan X. Okey, punca kuasa X kuasa 2 tambah 9 pada mana? Di X. Okey, apabila X sama dengan 4. Jadi maknanya kita nak kena cari dy over dx. Sebab dy over dx ini adalah dia punya tangent. Jadi daripada sini kita kelaskan dia kepada dua bahagian. Ini adalah U, ini adalah V. So maka kita akan dapat U adalah sama dengan X. So du over dx sama dengan 1. Kemudian V kita adalah sama dengan in bracket X kuasa 2 tambah berapa tu? Tambah 9. Okey, kuasa 1/2.
Okey, kuasa 1/2. So bila kita bezakan dv over dx, so kita akan dapat bezakan yang di dalam, so kita akan dapat 2x. Okey, kemudian 1/2. Okey, 1/2 yang di ni x kuasa 2 tambah 9, 1/2 tolak 1. So kita akan dapat 2x darab 1/2, so kita akan dapat x. Okey, kemudian 1/2 tolak 1 kita akan dapat negatif 1/2. Jadi negatif 1/2 kita turunkan dia ke bawah, maka kita akan dapat in bracket x kuasa 2 tambah 9 kuasa 1/2. Okey, so kita tukar balik ke dalam bentuk punca kuasa. Okey, iaitu kita akan dapat x kuasa 2 tambah 9. Kemudian barulah kita insertkan dia ke dalam kita punya formula. So dy over dx adalah sama dengan u dv tambah v du. So u kita adalah sama dengan x, dv kita adalah sama dengan x per dengan punca kuasa x kuasa 2 tambah 9. Okey, dah tambah dengan v. V kita ialah punca kuasa x kuasa 2 tambah 9. Okey, darabkan dengan apa ni? Belakang dia adalah du. Du adalah 1. So, selesaikan. Maka kita akan dapat x darab x. So, kita dapat x kuasa 2 per dengan, baik, di sini kita nak jadikan penyebut dia sama. So, kita darabkan dengan punca kuasa x kuasa 2 tambah 9. Yang atas ni pun sama, kita akan kena darab dengan x kuasa 2 tambah 9. So, kita akan dapat x kuasa 2 tambah dengan in bracket x kuasa 2 tambah 9. Okay. Per dengan punca kuasa x kuasa 2 tambah 9. So, kita akan dapat x kuasa 2 tambah x kuasa 2 tambah 9 per dengan punca kuasa x kuasa 2 tambah 9. So daripada sini kita akan dapat x kuasa 2 tambah x kuasa 2. So kita akan dapat 2x kuasa 2 tambah 9 per dengan punca kuasa x kuasa 2 tambah 9. Okay, so selesailah kita punya pengiraan iaitu dia punya tangent. Okay, kemudian dia kata apa? Dia kata apabila x sama dengan 4, maknanya apa? Maknanya kat sini kita mesti gantikan tangent kita dengan nilai x sama dengan 4. So x sama dengan 4, maka kita akan dapat 2 in bracket 4 kuasa 2 tambah 9. Okay, per dengan punca kuasa 4 kuasa 2 tambah 9, maka kita akan dapat 2 darab dengan 4 kuasa 2. Okay, so 2 darab dengan 16. So 2 darab 4 kuasa 2. Kemudian tambah 9 sama dengan 41. Okay, so kita dapat sama dengan 41. Dan punca kuasa 4 kuasa 2 tambah 9, kita akan dapat 5. So jawapan kita ialah 41 per dengan 5. Okay, betul tak jawapan dia? Nombor 4. Okey, mana nombor 4? 41 per 5. Betul lah. Baik, selesai nombor 4. Kemudian kita pergi kepada yang berikutnya iaitu soalan nombor 5C dan 5D. Okey, kita gunakan modul soalan 5C dan 5D. Okey, 5C kita cuba buat kat sinilah. 5C. Okey, 5C sekarang ni kita mesti gunakan petua mana pula ni? Petua yang beza. Yang atas U, yang bawah V. Okey, sebab apa? Sebab kita ada dua bahagian. Satu yang kat atas, satu yang kat bawah. Jadi, untuk kes yang ini, jalan kerja dia ni mungkin panjang juga ni. So, kita ada 4x kuasa 2 per dengan 1 tolak 6x. Okey, so seperti biasa kita labelkan yang atas sebagai U, yang bawah sebagai V. So, keluarkan. Maka kita akan dapat U kita adalah sama dengan 4x kuasa 2. Dan DU kita adalah sama dengan 8x. Okay, kemudian V kita ialah sama dengan 1 tolak 6x. Maka DV kita adalah sama dengan negatif 6.
Okey, kemudian barulah kita pergi kepada kita punya formula, iaitu dy over dx adalah sama dengan v du tolak u dv per dengan v kuasa 2. Betul kan? Kalau saya salah formula bagi tahu. So v ialah in bracket 1 tolak 6x, du ialah 8x. Okey, tolak dengan u ialah 4x kuasa 2, dv ialah negatif 6. Okey, per dengan v kuasa 2 iaitu v kita 1 tolak 6 x kuasa 2. Okey, selesaikan. Maka kita akan dapat 1 darab dengan 8. Okey, so kita akan dapat 8x tolak 6 darab 8 dapat 48 x kuasa 2 tolak, okey, so ingat ni tolak-tolak jadi tambah, so 6 darab 4 dapat 24 x kuasa 2. So sini akan jadi tambah. Okey, per dengan, yang ini kita tak payah kembangkan dulu. 1 tolak 6x kuasa 2. Okey, kemudian kita tengok kat sini 8x kekal 8x. Okey, negatif 48. Okey, negatif 48 tambah 24, maka kita dapat negatif 24 x kuasa 2 per dengan 1 tolak 6x in bracket kuasa 2. Okey. So kat sini boleh tak kita permudahkan? Okey, so kita permudahkan, maka kita akan dapat, okey, 8x letak kat luar. Okey, so 8x in bracket 1 tolak 24 bahagi dengan 8, maka kita dapat sama dengan 3. Okey, x, okey, per dengan 1 tolak 6x kuasa 2. Okey, dah tak boleh permudahkan lah kan? Dia akan berakhir dengan macam ni. Betul tak jawapan dia? Nombor 5C. Betul lah. Dia ni kan. 8x iaitu 1 tolak 3x per dengan 1 tolak 6x kuasa 2. Okey, selesai. Untuk yang berikutnya. Okey, kemudian kita tengok satu lagi soalan mana? C and soalan D. Okey, soalan D. Soalan D. Mana soalan D? Okey, sama juga konsepnya, iaitu kita ada, okey, D kita ada x kuasa 3 tambah 1 per dengan 2x tolak 1. So yang atas, okey, so yang atas tu kita labelkan dia sebagai U, yang bawah kita labelkan sebagai V. Jadi kat sini kita akan dapat U adalah sama dengan X kuasa 3 tambah 1. So DU adalah sama dengan 3X kuasa 2. And then V kita pula sama dengan 2X tolak 1. Dan DV kita adalah sama dengan 2. So masukkan dalam formula dy over dx sama dengan V du tolak u dv per dengan V kuasa 2. So daripada sini teruskan. Okey, so teruskan gantikan. Okey, so takut tak muat pula kan. V du, V ialah 2x tolak 1. Okey, du ialah 3x kuasa 2. Tolak dengan u kita x kuasa 3 tambah 1. dv kita ialah 2. Per dengan, okey, per dengan apa? Per dengan V kuasa 2 iaitu 2x tolak 1 kuasa 2. Ingat yang bawah tak payah kembang dulu. Okey, so kita akan dapat, dah pening sangat ni. Banyak sangat kan? Okey, so kita sambung kat sini. Sama dengan, okey, 2x darab dengan 3x kuasa 2. So kita dapat 6x kuasa 3. Tolak dengan 3x kuasa 2. Okey, belakang jadi tolak x kuasa 3 darab 2, so kita akan dapat 2x kuasa 3. Kemudian tolak 1 darab 2, so kita dapat tolak 2. Per dengan 2x tolak 1 kuasa 2, 2x tolak 1 kuasa 2. Okey, selesaikan.
6x kuasa 3 tolak 2x kuasa 3. Jadi kita akan dapat 4x kuasa 3 tolak 3x kuasa 2 tolak 2 per dengan 2x tolak 1 kuasa 2. Dia boleh permudahkan lagi ke tak? Tak boleh dah kan? So berhenti dekat situlah. Jadi tengok jawapan dia betul tak untuk soalan 5D. Okey, so betul lah. Maknanya kita dapat 4x kuasa 3 tolak 3x kuasa 2 tolak 2 per dengan 2x kuasa 2. 2x tolak 1 kuasa 2. Okey, so selesai untuk soalan yang ke-5. Baik. Masa kita ada panjang lagi kan? Okey. Lebih kurang dalam 10 minit ni, kita nak tengok yang berikutnya. Selepas daripada kita dah lihat iaitu hukum satu, kita dah tengok sebelum ni pembezaan untuk terbitan yang pertama selesai. Yang kedua kita dah tengok petua rantai. Okey, petua rantai. Yang kedua kita dah tengok juga petua untuk hasil darab. Petua pembezaan bagi hasil darab. Kemudian kita dah tengok juga petua untuk pembezaan bagi hasil bahagi. And then seterusnya kita nak lihat pula kepada okey. Sekejap. Okey, so ini adalah latihan. Jadi kita pergi pada berikutnya iaitu kita nak lihat pembezaan bagi peringkat yang kedua. Apa maksud pembezaan bagi peringkat yang kedua? Okey, konsep dia macam ni. Sebenarnya kita ada y and then kita bezakan untuk kali pertama kita akan dapat dy over dx. Bezakan untuk kali kedua maka kita akan dapat d kuasa 2y per dengan dx kuasa 2. Okey, kalau kita gunakan dalam bentuk fungsi, kita ada fungsi fx. Okey, bezakan untuk kali pertama, simbol dia adalah f ada tanda koma kat atas tu x. Dan kalau bezakan untuk kali kedua, dia ada double. Okey, double ni. Atas ni akan double, f ada double koma x. Okey, so itu maksudnya pembezaan kali kedua. Okey, pembezaan peringkat kedua ini berada di mana? Dekat sini. Ni beza peringkat 2. Maksudnya kita bezakan untuk kali yang kedua. Beza yang pertama ni kita panggil beza peringkat pertama. Okey, yang ini kita beza peringkat kedua. Itu sahaja bezanya. Benda sama sahaja. Okey, so konsep dia kalau kita tengok dalam contoh 11. Okey, kat sini dia bagi pada kita x kuasa 3. Okey, kita ambil contoh dia. Kita gunakan y sama dengan x kuasa 3 tambah 4 per x kuasa 2. Okey, dia nak bezakan untuk dy over dx dan beza untuk terbitan yang kedua. Jadi caranya macam mana? Okey, so y sama dengan x kuasa 3 tambah 4x kuasa negatif 2. Bentukkan dalam bentuk ini dahulu baru kita buat kepada pembezaan. Jadi beza kali pertama kita panggil sebagai pembezaan untuk terbitan yang pertama. Maka kita akan dapat 3x kuasa 2 tambah 4 darab negatif 2 x kuasa negatif 2 tolak 1. So kita akan dapat 3x kuasa 2 tolak 8. Okey, x kuasa negatif 3 so 8 x kuasa negatif 3. Okey, ini adalah untuk terbitan pertama. Okey, kemudian kita nak untuk terbitan yang kedua, maknanya kita kena ulang sekali lagi buat benda yang sama untuk kita dapatkan hasilnya. Jadi d kuasa 2y per dx kuasa 2 ini merujuk kepada terbitan kedua. So kita akan dapat, ni bezakan dia terhadap x, maka 3 darab 2 dapat 6. X 2 tolak 1 jadi 1. So tolak, okey 8. Negatif 3 bawa ke depan. Okey, kemudian kita akan ada x negatif 3 tolak 1. So, akhir sekali kita akan dapat 6x tolak-tolak jadi tambah 24 x kuasa negatif 4 and then tulis semula dalam bentuk yang x semua kuasa positif. So 6x tambah 24 per dengan x kuasa 4. Maknanya apa? Maknanya kita mesti akhir sekali terbitkan ini adalah kuasa dia positif. So itu je prosesnya untuk terbitan kedua. Kita cuma mengulang kembali langkah pembezaan untuk kita dapatkan hasil yang berikutnya. Itu sahaja maknanya. Okey, begitu juga kalau kamu tengok dalam contoh 2 dalam buku teks pun dia ada tunjuk.
Okey. Kat sini dia gunakan G. Untuk terbitan yang pertama kita akan ada G ada koma kecil atas. Okey, untuk terbitan yang kedua kita akan dapat G double. Okey. Dia ada double koma tu maksudnya terbitan kedua. Kalau G yang tidak ada apa-apa ni maknanya dia belum apa dibezakan lagi. Dia adalah G yang asalan. Okey. Kalau kita tengok cari, ni maksudnya kita gantikan X dengan nilai 1/4 dan yang ini kita gantikan X dengan nilai negatif 1. So kat sini barulah kita dapat hasilnya. Contoh yang kamu boleh tengok nanti. Baik, kita tengok muka surat yang berikutnya. Nombor 12. Dia kata apa? Okey, diberi fungsi f(x) ialah sama dengan x kuasa 3 tambah 2x kuasa 2 tambah 3x tambah 4. Cari nilai-nilai x dengan keadaan f prime. Okey, nama dia ni f prime. X ialah sama dengan f double prime x. Okey, so maknanya kat sini, nombor 1 dia kata f x adalah sama dengan x kuasa 3 tambah 2x kuasa 2 tambah 3x tambah 4. Yang pertama dia suruh bezakan untuk terbitan yang pertama. So kita akan dapat 3x kuasa 2 tambah dengan 4x kuasa 1 tambah dengan 3. 4 ni hilanglah sebab dia tak ada x kan. Okey, kemudian dia nak bezakan sekali lagi terhadap x. Okey, so kita akan dapat 3 darab 2 jadi 6x. Okey, tambah 4. Okay, and then dekat sini dia kata f prime x adalah sama dengan f double prime x. So, maksudnya kita akan ada 3x kuasa 2 tambah 4x tambah 3 sama dengan f double prime iaitu 6x tambah 4. Okey, so kat sini Jadi, maknanya apa? Maknanya kita boleh selesaikan. Yang belakang ni kita boleh pindah ke hadapan. Maka kita akan dapat 3x kuasa 2 tambah 4x tolak 6x. Yang belakang pindah ke depan. Okay, kemudian tambah 3 tolak 4 sama dengan kosong. Selesaikan. Jadi 3x kuasa 2 tolak 2x tolak 1 sama dengan kosong. And then buat factorization. Guna kaedah pemfaktoran. So kita akan dapat 3 x tambah 1 dan x tolak 1 sama dengan kosong. Jadi maknanya kita akan dapat x sama dengan negatif 1/3 dan di other one kita akan dapat x sama dengan 1. Okey, so maknanya selesai. Okey, so kat situ itu adalah apa yang kita namakan sebagai pembezaan untuk peringkat yang kedua. Iaitu untuk terbitan yang kedua. Baik. Jadi saya rasa itu sahaja untuk kita punya perbincangan hari ini. Tak perlu banyak. And then barulah nanti untuk kelas yang berikutnya barulah kita lihat kepada aplikasi. Apakah kegunaan pembezaan di dalam kita punya kehidupan seharian dan juga yang berkaitan dengan kira-kira matematik. Okey, so untuk topik ini yang bahagian terbitan kedua ni, cikgu nak kamu cuba selesaikan soalan hari ini bersamaan dengan 17 hari bulan 3 2021. So cuba selesaikan soalan nombor 1 A dan C, soalan 2 B dan soalan 3. Tak banyak, ada 1 2 3 1 2 3 4 soalan sahaja. Okey. So cukuplah dulu untuk hari ini. Ada apa-apa persoalan? Kalau ada soalan kita boleh bincangkan. Kalau tidak ada kita boleh berhenti di sini. Tiada Okay, so kalau tidak ada maknanya kita boleh berhenti.